menjadi diri sendiri kerana saya tak perlu nak berlakon depan orang ramai. Kalau kita selesaikan sesuatu masalah dengan cara sendiri, jadi diri sendiri, di kemudian hari tak akan ada masalah yang besar akan timbul. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda penonton setia WHI? Bertemu kembali di WHI siaran 4 Oktober, Isnin pertama bulan Oktober ini. Tadi perjalanan saya ke Sri Pentas ditemani hujan, kini saya ditemani Fiza Sabjahan. Alhamdulillah. Walaupun dah lama sebenarnya kami berdua tak bergandengan, tapi hari ini kami kembali untuk terus menemani anda penonton-penonton wanita hari ini. Terima kasihlah sebab ada yang menonton kami ketika ini di dalam talian melalui Facebook kami, dan ada juga yang menonton kami secara langsung di kaca TV ketika ini. Apa-apa pun kami janjikan kepada anda, kami akan bawa satu lagi perkongsian menarik untuk sama-sama kita bincangkan pada hari ini. Fiza, hujung minggu awak buat apa-apa yang menarik minggu lepas? Okey, hujung minggu hari Sabtu macam biasa kerja di pejabat. Semalam hari Ahad bersama dengan keluarga. Masak-masak ramai-ramai dekat rumah, meluangkan masa bersama sebab dalam tempoh beberapa bulan yang lalu kan, dalam tempoh PKP fasa 3 tu, walaupun duduk berhampiran dengan ibu tapi tak balik kat rumah mak sebab kita risaukan keadaan orang tua kita yang mungkin tak sihat. Jadi di kesempatan ini, tapi kan Sugi, walaupun saya balik ke rumah keluarga saya tetap juga menitik beratkan SOP. Maksudnya sebelum saya masuk jumpa ahli keluarga dan juga orang tua saya yang tak sihat, saya buat sendiri self test kit tu. Wow, okey. Kalau bagi saya lah pula, saya dah mula dine out. Semalam keluar makan bersama dengan keluarga, tapi macam awak jugalah, saya ikut SOP dan apabila membuat reservation tu, saya kata yang saya ada 2 senior citizen bersama saya. Jadi berikanlah saya meja di mana tidak ada ramai orang di kelilingnya. Saya nampak tu di Instagram Sugi, tapi saya nampak Mak Sugi tengah video call dengan anak buah Sugi. Betul. Inilah norma baru kan. Dan ini juga saya pasti ramai dalam kalangan anda penonton-penonton yang telah pun melakukan pelbagai aktiviti yang bermanfaat bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan sepanjang hujung minggu yang lalu. Dan hari ini dan semalam sebenarnya di beberapa negeri, adik-adik kita telah pun mula bersekolah secara biasa. Adik-adik di Langkawi, di Terengganu, yang mana mereka telah kembali ke sekolah, dan hari ini adik-adik prasekolah juga ataupun sekolah tadika pun ada yang dah kembali sekolah seperti biasa. Jadi sebagai ibu bapa, sebagai ahli masyarakat, kita seharusnya masih lagi terus kekal menitik beratkan untuk menjaga keselamatan diri dan juga insan-insan di sekeliling kita. Dan Fiza, ada sesuatu yang menarik baru-baru ini. 3 hari yang lepas lah berita ini tengah orang kata hangat dikongsikan, di mana di London dikatakan ada ubat pil antivirus COVID-19 yang dikeluarkan oleh Merck and Company yang namanya Molnupiravir. Mungkin berkesan terhadap coronavirus, termasuklah varian Delta. Ini mungkin berita baik buat seluruh masyarakat ataupun penduduk di dunia yang menurut kenyataan syarikat itu, yang kajian telah pun mengesahkan bahawa keberkesanan ubat Molnupiravir ini yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 dalam kalangan orang dewasa, Sugi, yang tinggal serumah dengan pesakit mempunyai simptom jangkitan. Jadi menurut Ketua Penyakit Berjangkit dan Vaksin di Merck, Dr. J. Gob Robler, berkata data menunjukkan bahawa ubat itu paling berkesan apabila diberikan pada awal jangkitan. Dan inilah ulasan daripada Ketua Penasihat Kesihatan di The White House telah berkata yang kajian preliminary ini agak impresif. It's really quite impressive katanya. Jadi kita harus tunggulah kajian yang lebih mendalam dan untuk ubat ini mendapatkan kelulusan. InsyaAllah semoga ada sinar di hujung jalan nanti untuk kita semua, untuk kita terus hidup seperti biasa. Okey, sebelum kita nak berkongsi dengan anda tentang topik yang bakal kita bawakan bersama dengan 3 orang tetamu kita yang hebat-hebat hari ini, kami nak bawa pemerhatian anda semua untuk kita santai-santai hari ini antara rangkuman bingkisan TikTok yang disediakan oleh rakan wartawan Syifa Nur. Jom kita saksikan.
to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. Okey, kelas. Abang nak berhenti kat Unzila tu. Ni. Ni ikut abang Unzila. Lagi Unzila. Ilaika. Sebut betul Ilaika. Assalamualaikum. Ramai sangat berminat dengan almari lauk maktam ni. Jadi mari kita tengok. Okey, tu Mak Tam letak lampu LED. Okey, dalam dia tu macam aluminium tu, itu pelapis maktam DIY sendiri dengan Pak Tam. Macam mana nak bersihkan minyak ini, Richard? Ajar sekarang. Masa minyak tengah panas, kita sediakan tepung jagung, air. Lepas tu kita adunkan sekali. Masukkan dalam minyak yang sedang panas. Lepas tu tutup api. Campuran tepung akan serap semua sisa kotor dalam minyak. Lepas 15 minit, angkat. Minyak boleh guna balik. Tak tahu pula saya. Saya pun baru tahu. Itu antara tips yang boleh anda guna pakai kalau minyak dah kotor. Tapi kalau terlalu berkali-kali, janganlah kita guna minyak tu berulang kali kan untuk kesihatan diri. Saya ni tak ada TikTok. Tapi kan kadang-kadang apabila dikongsi, saya rasa TikTok ni agak menghiburkan dan bolehlah kita belajar benda-benda yang baru juga. Kan? Betul tu. Sebenarnya bagaimana cara untuk kita mengadaptasi sesuatu perkara tu, Sugi. Hari ini juga berkaitan tentang apa yang kita boleh adaptasi tentang kehidupan kita. Ini perkara yang sering kali berlaku dan maklumlah dalam tempoh setahun dua ini kita memang banyak masa di hadapan skrin, sama ada di depan TV ataupun di depan media sosial. Dan bila cakap tentang berhadapan dengan media sosial ni, kadang-kala kita tak tahu sama ada konten ataupun isi kandungan yang dikongsikan itu adalah perkara sebenar tentang individu ataupun kadang-kala mereka ni berpura-pura saja di sebalik bayangan. Dan banyak kali saya sendirilah pernah bila melihat konten di media sosial, saya bertanya, ni betul ke dia ni macam ni ke, dia pura-pura juga? Sebab semua orang hari ini nak konten. Oh, ini konten lah. Nak ambil inilah video ni konten. Tapi itulah kita tak tahu betul ke orang ini macam ini karakternya ataupun hanya semata-mata untuk perhatian daripada orang lain. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda penonton tentang topik pura-pura atau jadi diri sendiri. Ada orang dia pura-pura kaya, ada orang dia pura-pura cerdik, ada orang dia pura-pura baik dan macam-macam jenis pura-pura. Dan anda boleh terus kongsikan pendapat anda di laman Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Kalau anda ada pendapat ataupun pengalaman anda sendirilah, boleh terus kongsikannya bersama dengan kami. Dan kini kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Awak tak pura-pura kan? Tak Wanita hari ini, wanita hari ini. Rasha is over there. Jom kita duduk dengan dia nak? No way. Kamu lah, man. Kenapa aku tak suka dengan dia? Aku tengok dia okey apa. Cuma nampak macam dia tapi dia ada model look. Aku tak suka dia tau. Come on lah, man. Think lah. Dia hot girl sekarang. Okey, satu campus suka dia. Mata pandang siapa? Pandang dia. Okey, kalau kita berkawan dengan dia, kau tak rasa kesaham kita macam naik sikit? Kan? Walaupun nampak macam tak berapa nak berduit. Exactly. Itulah dia pun macam kampung-kampung sikit kan. So kalau kita kawan dengan dia, tak adalah dia overshadow kita. Kan? That's my girl. Pandai pun. Nak join I. Rasa macam mimpi pula. I nak pergi library je ni. Library. Boleh kita orang join sekali? Are you sure, Melly? I takut nanti you know, tak berapa suka dengan I. Lepas tu korang gaduh-gaduh pula. No, Raisha. Actually, I nak minta maaf pasal semalam. Actually, I tak biasa kawan dengan orang kebanyakan macam you. Kebanyakan? Oh, I rasa you tak kenal I ni siapa. My father, dia kerja untuk kedutaan. Jadi kita orang ni dah biasa dah merantau satu dunia. You can name it. Paris, Milan, London, New York. Dan sekarang ni dia based di Zimbabwe. Dan sebab you tahulah keadaan negara tu macam mana, tak selamat untuk I duduk sana. Jadi dia suruh I balik ke Malaysia. And you know, kalau kita tak berkawan pun tak apa. Sebab tak kisahlah kan, tak menguntungkan pun. No. We should be friends. Yeah, let's be friends. Yeah.
Itu dia tadi. So kita sedikit sedutan daripada drama Draisha tentang kisah kehidupan yang seorang gadis ni dia berpura-pura kaya walaupun hakikatnya tidak. Macam awak katakan tadilah Fiza, ada orang berpura-pura kaya, ada orang pura-pura bijak, ada orang pura-pura bahagia. Tapi semua ini supaya mendapat mungkin pengesahan daripada orang lain, validation lah, nak sebati, nak nampak cool dengan orang lain. Tapi boleh ke? Berapa lama kita boleh hidup macam tu kan? Okey, bukan kita nak jawab soalan ini, tapi ini kita nak kongsikan bersama dengan 3 orang tetamu kita di dalam talian. Kita bersama yang pertama Dr. Azizul Azli Ahmad selaku pensyarah kanan daripada UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Selamat tengah hari doktor. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ya, dan kita juga bersama dengan 2 lagi orang tetamu yang saya kira ini memang tetamu yang cukup hebat hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini, Michael Ang dan juga Nabila Huda. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Hai, selamat tengah hari. Okey, baik. Mungkin Fiza, kita mulakanlah dulu perbincangan kita dengan Dr. Azizul. Dr. Azizul, kalau kita lihat sedutan drama tadi dan perkongsian sedikit daripada Fiza dan saya, boleh saya katakan ramai dalam kalangan kita juga ada imposter syndrome ni. Kita takut kita ketinggalan, kita menggunakan orang lain untuk menilai diri kita. Jadi kita berpura-pura. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan pendapat doktor berkaitan dengan orang yang suka berpura-pura daripada menjadi diri sendiri mereka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sugi, terima kasih Fiza. Sebenarnya dalam masyarakat kita sebenarnya, bukan masyarakat kita lah sebenarnya. Ini berlaku agak seenteroknya, kecuali bergantung kepada taraf pendidikan masyarakat di suatu tempat. Semakin tinggi taraf pendidikan masyarakat tu, dia semakin faham tentang kenapa keperluan dan sebagainya, kenapa perlu jadi diri sendiri ni dan sebagainya. Saya senaraikan kurang lebih ada 5 faktor sebenarnya. Kenapa orang tidak menjadi diri sendiri ni? Nombor 1, dia rasa inferior. Dia rasa rendah diri, dia rasa dia tak putih. Masyarakat kita kan macam tu. Orang yang kulit putih, orang yang tak berapa putih ni dia tak fitrah. Itu satu faktor lah. Of course faktor yang kedua adalah faktor apa? Faktor kita ni sedang dinilai. Kalau kita perasan, masyarakat kita ni suka dinilai oleh orang. Apa yang dia ada, apa yang dia bawa, apa yang dia beli. So masyarakat kita itu. Yang ketiga apa? Secara fitrahnya, orang kita ni suka dicintai. Itulah, dia suka orang tengok dia tu bagus, dia hebat, dia baik, dia cantik, dia putih dan sebagainya semua tu. Yang keempat apa? Orang tak suka dilihat miskin. Ini semula jadi secara psikologi. Suka dilihat miskin. Maka orang berlumba-lumba melihat dia kaya. Masya Allah. Semua nak tunjuk kereta apa dia ada, rumah apa dia ada, kasut apa dia ada dan sebagainya. Dan akhir sekali yang kelima, saya nak berkongsi tentang perkara ni perlu kita ubah dan kita kena selalu nilai balik apa tau. Kita terlalu mementingkan apa orang kata. Jadi kenapa tak buat kenduri kecil-kecil je? Ya Allah, nanti orang gelap. Ini anak bongsu terakhir. Maka kita berhutang, kita terlalu mementingkan apa orang kata. Jadi saya senarai kurang lebih 5 benda. Psikologinya orang kadang-kadang dihidup dalam suasana pura-pura, macam-macam lah kepura-puraan dia tu untuk disurvive dalam masyarakat kita. Alright. Kita akan ulas dengan lebih lanjut lagi sebentar lagi doktor. Tapi kita nak tanya dulu kepada Mike dan juga Nabila Huda. Okey, Mike, tadi doktor dah kongsikan tentang beberapa perkara lah. Kadang-kadang ramai dalam kalangan kita ni suka ataupun gemar berpura-pura. Tetapi memahami dan juga mendekati karakter Michael Ang ini, kan kita lihat di laman sesawang Instagram, Mike adalah orang yang suka berterus terang. Kalau ada sesuatu perkara yang dirasa dia tak berapa setuju, dia tak ada nak macam cover line lah, dia akan terus cakap. Mike, kenapa Mike memilih untuk menjadi begitu, tidak berpura-pura tapi lebih banyak suka berkongsi perkara yang betul sebenarnya? Okay, I rasa tentang berpura-pura ni, being fake, I think it's got to do also the way you dibesarkan daripada ajaran daripada ibu bapa semua tu. Dan I rasa juga I bukan dilahir di generation yang tahun 2000 atau di mana social media play a big part. I rasa salah satu orang kena berpura-pura, banyak yang fake people ni dia sebab ialah tekanan daripada social media, like macam Prof kata dia orang suka because they are being judged. You know, they are being judged and macam biasa orang kadang-kadang kalau tak dapat
tak dapat memenuhi apa yang dia nak orang tengok, apa mereka boleh buat ialah tipu lah. Buat tipu je lah. So they are accepted. Another one is got to do with acceptance. They want to be accepted. Tapi kadang-kadang disebabkan cara mereka dibesarkan dan sebab because some of them, kebanyakan yang I tengok, bukan I kata zaman I tak ada yang berpura, ada juga. I rasa macam apa Prof kata yang orang-orang nak buat kenduri, nak buat besar-besar walaupun itu I rasa dari zaman Tok Kaduk pun diorang dah buat benda tu. Tak cancel, duit tak ada tak apa. Make sure kenduri gah. I faham kenapa dia buat kenduri tu gagal. Lebih baik pergi beli rumah, babe. Orang buat besar-besar pun kau belanja orang makan. Lepas makan orang balik. Lepas tu orang mengata kau, buat apa kau buat kenduri besar-besar? You know, but again I think that these days punya budak, macam I kenal banyak orang, you know, macam pinjam baju, pinjam kasut, lepas tu tayang, oh my LV, my tu, tapi sebenarnya bukan kau punya, kawan punya. You know, tu semua berpura-pura. Dan ada pula yang sanggup, you know, beli kereta BMW, hutang beribu-ribu tiap-tiap bulan, tapi rumah sewa. Tak cerdik tu namanya. You know, so I guess it's got to do because of the social media and also it's about they want to be accepted. Okey, baik. Dan kita juga tahu yang Nabila Huda pun dia seorang yang vokal. Dia tak ada istilah berpura-pura. Kalau di media sosial pun kita tahu Nabila begitu kan. Tapi Nabila nak tahulah, tadi Mike ada berkata yang bukan nak kata Mike tak pernah berpura-pura. Mungkinlah awal-awal tu adalah zaman-zaman kita pun nak fit in dan sebagainya. Nabila sendiri pengalaman pernah tak dalam mana-mana situasi berpura-pura? Okey, macam saya sebenarnya, saya memang tak pandai untuk berpura-pura. Okey. Saya cuma berpura-pura saya adalah berpura-pura bila saya berlakon. Contohnya berlakon yang saya rasa, alamak, aku tak selesa nak bawa karakter ni. Tapi saya pura-pura untuk berlakon menjadikan sesuatu watak tu nampak lebih real. Tu je. Untuk real life, I tak practice berpura-pura. Because for me kan, bila kita dah mula start berpura-pura, macam Mike kata tadi, sebenarnya didikan paling penting. Dia datang daripada roots tu. If your parents nampak tunjukkan karakter macam tu, macam kau jangan, kau kena beli ni, kau kena kerja, kau kena dapat kereta mewah. Jadi diorang dah get used to it dengan benda macam tu daripada kecil. Ataupun like satu is circle of friend. That's why sangat important kita untuk pilih circle of friend. Bukan kita nak berpuak-puak macam kita tak nak geng orang ni, tak nak geng orang tak. Maksudnya kita tahu dekat mana level kita. Kita sedar diri, sedar ruang. Dan yang paling penting, apa pun kita dah jauh, kita kena patah balik ke belakang dan kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita jangan sekali untuk sama dengan orang lain. Dia macam, aku special. Walaupun aku hidup sederhana, aku tinggal dekat rumah yang kecil, tapi aku bahagia. You know, something like that. Sebab kalau you nak kejar orang, nak kejarkan sama level dengan orang lain macam di social media, seriously, the truth is daripada jiwa sebenarnya you tak happy sebenarnya because you nak kena work hard untuk dapat level sama dengan orang. What for? Daripada it's unnecessary. So benda-benda macam itulah boleh membawa diri kita ke depression. Because kita nak sama dengan orang, kita nak miliki kekayaan tu tapi kita tak mampu, tapi kita nak maintain tu yang kita tak dapat, kita depressed. Itu antara depression lah. Saya tak kata depression yang macam semua depression involve macam tu. I mean part of the depression yang dilalui untuk zaman social media ni lah. So I think it's okay untuk orang kecam, untuk orang cakap benda yang bad things about you. You just being you, being yourself. So orang nak kena terima kekurangan daripada diri you. Tapi silakan Mike. Okay, I rasa the most important untuk orang ni semua tahu, you need to know your self-worth. You know your self-worth. Because orang takkan judge you daripada apa you bawa atau apa. Tapi kalau daripada kereta apa kau bawa dan dengan perangai you tak semegah mana, orang tetap takkan suka. So it's better to be yourself. Tapi be yourself, okay, macam I memang I vocal. Tapi again, I know myself because setahu I tak berpura-pura. I memang yang what I want to say, I say it. You know, bukan semua I cakap betul. Ada benda I salah. Kalau I salah, I minta maaf. You know, kalau I rasa I betul, I akan terus, you know, mempertegakkan apa yang I dah cakap. Tapi again, I rasa banyak ramai orang-orang muda sekarang, dia tak tahu harga diri sendiri. Bagi mereka, harga diri mereka tu adalah apa yang orang pandang. That is a very wrong perception. You should know what you're worth. Macam pelakon lain. You know, kalau you rasa, orang ni bayar you sikit, jangan buat. Because you rasa harga you
this certain amount, then you fight for it. Slowly orang akan tahu apa your worth. You siapa sebenar. Tapi kalau sekali pura-pura ni sebenarnya banyak menipu. Apa yang korang buat banyak menipu. Betul. Selalunya kalau kau suka menipu, senang kau kantoi sebab kau akan lupa. Kau tak boleh kau tipu. And then daripada menipu tu, dia akan bersambung sampai keturunan. Ya. Itu adalah salah satu behavior yang tak bagus untuk kita punya legacy. Ya, betul tu. Dan daripada apa tadi, daripada Prof cakap, Mike cakap dengan Abil cakap tadi, semua ni kadang-kadang kita ni memang hidup kita ni suka sangat nak memuaskan hati orang lain. Sampai kadang-kadang kita sanggup menipu, sanggup berpura-pura sebab semata-mata kita nak nampak cantik, nampak elok, nampak indah di mata orang lain. Tetapi berbeza dengan apa yang dibawakan oleh Mike dengan Abil kerana mereka lebih vokal dan kita juga lihat kalau mereka rasa mereka tidak betul, mereka sendiri akan tuliskan kat Instagram, dia minta maaf atas kesilapan tersebut. Tetapi kadang-kala pengaruh media sosial ni memang memberi impak yang besar terhadap kehidupan kita. Jadi kami nak bawa Mike, Prof dan juga Abil serta penonton-penonton semua untuk kita saksikan sedikit rangkuman TikTok ini. Silakan. Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just f***ing lonely. I'm so lonely. Tak perlu berlakon baik, berpura jadi baik, nak buat orang suka. Jadilah diri sendiri. Biar orang tahu siapa kita. Bukan tali dua muka. Checklist. Adakah anda acah-acah kaya? Pantang nampak sales, mesti nak shopping. Katanya itu treatment boleh hilangkan stres dan penat. Nak berjimat jauh sekali, pakaian-pakaian semua berjenama sebab nak tunjuk dekat orang. Naik kereta seorang dua saja tapi pakai yang besar, yang import, yang harga ribu-ribu. Dah lupa dah pasal income tax, minyak kereta, servis, semua kena sediakan. Risau kadang-kadang, katanya takut rakan sekerja kata miskin. Dan awet-awet pula susah jatuh cinta. Air kopinya saja dah RM25. Katanya tak salah sekali-sekala nak reward diri sendiri. Dengar je orang nak beli kereta baru, motor baru, dia pun nak beli. Kalau boleh, dia lah orang pertama beli. Tak sampai setengah bulan, duit dah tak ada. Tak apa, pinjam dekat orang. Janji poket tak kosong. Tak suka guna cash, katanya tak selamat. Baik guna kad kredit, swipe sana, swipe sini, orang tengok. Jangan gelak, saya nampak Mike tergelak kat situ. Saya rasa penonton juga tergelak. Ramai orang sekarang ni yang suka nak acah-acah kaya. Ada orang yang nak rasa semua dan baik. Tetapi doktor, ini kita nak kongsikan juga. Kadang-kala ada tak sebenarnya pura-pura itu juga baik dalam kehidupan kita. Contohnya kadang-kadang kita sedih tapi kita pura-pura tak sedih sebab tak nak memberi impak yang besar kepada orang sekeliling kita, doktor. Oh, okey. Sebenarnya dia ada kesan yang bagus jugalah. Kadang-kadang kita terlalu jujur juga, dia akan bagi kesan kepada orang lah. Macam Michael cerita tadi, very good. Kita maknanya kita kena berterus terang, kita kena sampaikan secara jelas kepada orang. Macam Bila cerita juga, kalau kita tengok karakter Bila sangat jelas. Cuma Bila ada satu benda tadi yang saya suka nak sentuh kat sini ialah tentang value. Kita sekarang ni terpecah kepada dua kalau kita perasan. Satu, masyarakat yang sangat materialistik. Mereka hanya melihat kekayaan itu, kejayaan, kehebatan tu bila dia ada barang mewah, dia ada kereta mewah, dia ada rumah mewah, dia ada isteri mewah, maka dia anggap sebagai sukses. Isteri mewah, doktor? Yes, maka material itu dianggap sebagai satu simbol kejayaan. Tapi bila sebut tadi satu benda yang bagus ialah value, which is kita kena start mendidik masyarakat, sampaikan kepada masyarakat apa? Value ni apa? Kita bukan tengok orang kaya ni dia buat apa, dia beli apa bila dia kaya, kan? Dia macam mana dia sukses dia nanti. Tetapi contoh kita tengok macam mana dia menjadi kaya. Kita nak tengok value dia, macam mana dia bangunkan diri dia, apa disiplin dia. Sebenarnya kita nak tengok itu sukses. Tapi hari ini kita tak tengok macam tu. Kita tengok sukses tu dengan apa yang ditunjuk. Macam Mike cerita tadi sangat bagus. Dia kata apa? Dia kata kalau zaman saya dulu kekayaan hanya orang tunjuk dekat majlis kenduri je. Kita akan tengok orang pakai gelang daripada tangan sampai ke ketiak. Gelang dia tu punya kan. Waktu majlis kenduri je. Kita perasan tak orang? But ini kita nak tahu orang kaya, kita tak payah pergi kenduri dah. Kita boleh tengok dekat mana? Dekat sosial media. Kita tengok orang ada handbag baru, bukan dekat majlis kenduri lagi dah. Sebab orang dah mula mempamerkan. Dan macam Mike cerita tadi betul. Tekanan sosial media ni bagi kesan psikologi kepada
orang yang umur dia sama, ya Allah dia ada kereta baru, takkan aku nak naik motor lagi. Sentiasa ada kepada semua masyarakat kita hari ini. Ini fear of missing out, FOMO lah. Dia ada, saya tak ada. Dan doktor, saya pernah terbaca ini istilahnya spotlight effect, di mana orang melakukan semua ini untuk mendapatkan perhatian, untuk memikat orang di sekeliling mereka. Baik, saya nak tanya kepada Mike lah ya. Mike tadi menyentuh atas didikan lah kita daripada muda lagi kan. Mike, tapi kan dari kecil bagi saya sendirilah, ramai yang pernah berkata fake it till you make it. Kita berpura-pura sehingga kita menjadi ataupun apa yang kita mahukan itu menjadi kita punya kan. Jadi sukses itu mungkin Mike boleh terus mengulas mengenai ini. No, the word fake it till you make it is a very good word. Okay. If you see it in one point, fake it till you make it is like, okay, you dapat satu tugasan, then you don't really know. Macam Nabila kata tadi, berlakon tu dia pura-pura, dia tak reti berlakon tu. Dia tak reti watak tu, dia tak pernah buat watak tu. Tiba-tiba nak suruh dia jadi nenek tua ke apa, dia tak pernah tua. But you fake it, you learn and you kaji and you fake it till you make it. Tapi sekarang orang ambil senang perkataan fake it to make it tu ialah fake it je lah. Kau nak tengok aku kaya, aku fake it lah, pinjam benda ni, pinjam tu. But that is not the way. The fake it to make it punya istilah yang daripada berkurun-kurun zaman tu is that is for you to that something that you don't know but you do it, you learn it until you know and you make it to a success. Tapi sekarang kalau you tengok, I rasa yang pasal fake it ni, kalau you sekadar fake it barang-barang, kekayaan tu I boleh terima lagi tau. Tapi I paling tak boleh terima yang fake it yang tunjuk kau alim. Oh no. You know, you pura-pura alim. Sedangkan, I'm sure Nabila can confirm with me, sedangkan kita tahu siapa diri kau sebenarnya tahu. Apa yang you post dekat IG tu, kau macam ahli syurga. Kat luar kau macam syaitan. You know, those things, I really cannot take it. Stop it lah, faking through agama. And stop judging people through agama also. You tengok kita hidup macam ni hua-hua. Who are you to judge people and say, oh kau tak solat 5 kali tu semua tu. You know, it's like, mana you tahu? You ada CCTV kat rumah orang tu ke? Kau ada CCTV ikut belakang orang tu ke 24 jam. So that kind of thing. Tapi orang yang lain tu yang kau agung-agungkan tu, but at the end of the day, they are actually worse than devil. Kita pun kenal kan. Okey. Apa yang Mike katakan tadi tu, itu juga memberi pengaruh dalam kehidupan kita seharian sebenarnya. Sebab kadang-kadang ni cakap tentang pura-pura ni, dia bukan je pura-pura kaya je. Ada orang pura-pura kaya, ada orang pura-pura baik, ada orang pura-pura macam Mike kata lah, pura-pura alim, ada orang dia pura-pura macam-macam lagi. Tetapi Nabila, bila bercakap tentang sebagai seorang selebriti, apa yang dikongsikan di media sosial sebenarnya sedikit sebanyak akan memberi contoh dan tauladan kepada pengikut-pengikut. Jadi apa yang kita kongsikan tu secara tak langsung dia akan memberi impak yang besar. Jadi macam mana Abil mengambil titik tengah itulah supaya tidak memberi orang kata contoh yang buruk, tetapi banyak memberi impak-impak yang baik. Kadang-kadang kita perlu berpura-pura tak sikit untuk memastikan supaya orang akan beri ataupun ikut yang baik pada diri kita saja. Okey, macam Abil memang membesar dalam industri ni daripada kecil. Orang tengok Abil. Orang tengok Abil membesar. So, I have nothing to hide. So macam orang dah tahu I macam mana pada kecil, sampailah I kahwin, sampai I ada anak, sampai ada matang. So apa yang I tunjuk tu it's me. Even I tak kisah sebenarnya kalau orang suka ke atau orang tak suka pun. So bila I dah berumur sekarang ni 37 tahun, I lebih matang. So I lebih suka untuk inspire people buat benda-benda yang boleh ikut I. Apa benda yang I bukanlah cakap I baik, tapi contohnya I suka bagi diorang benda yang macam contohnya ideas what to do at home, apa benda yang I buat every day kan, yang macam pure from my heart. So I tak ada macam aku nak buat benda ni nak bagi inspirasi ke orang lah. Kebaikan. Tak ada. I memang everything yang I post kat Instagram itulah I. Yang fasa perubahan Nabila Huda ni daripada dulu sampai sekarang. So and no one judge benda tu. Tak ada orang pun macam tak agree benda tu, macam orang rasa I pura-pura. Sebab benda ni sebenarnya macam ni tau. Bila kita buat something daripada hati kita, orang akan dapat rasa kejujuran tu.
Dan bila orang tahu benda tu fake, orang akan tengok, orang akan cakap, cing lah kau. Orang akan cakap. So, orang sekarang, peminat ataupun followers or whoever, our friend among us dalam industri ni, they know bila benda tu is penipu, fake ataupun saja je ni kan. Ataupun benda tu adalah betul-betul jujur. So daripada situ kita tahu kat mana kita punya arah tuju dan orang tahu kita punya karakter macam mana. So kita tak perlu nak beria sangat nak menunjuk kat orang pasal kita boleh minat boleh tengok benda tu. Alahai, macam ni tak kau dah buat salah tadi, lepas tu kau nak buat post kau baca Al-Quran pula. Macam tu. Saya belajar istilah baru. Cing lah kau. Hari tu like that lah kan. I tak memaksudkan sesiapa tapi I just cakap benda tu lah dengan dua benda yang berbeza tu kan. Benda macam tu. So for me it's really easy for me to handle peminat because I dah membesar pada zaman surat khabar. And then my dad selalu sangat bagi tahu I no matter what, be humble. So I jadi sekarang ni adalah daripada ajaran dia juga dan I jadikan dia idol. Macam mana dia daripada awal sampai sekarang tu kan. So I tak kisah pun dengan kecaman tu sebab kita zaman dulu masa newspaper tu macam Mike cakap tu itu lagi teruk kecaman dia. Nak dibandingkan sekarang dengan orang cakap-cakap dekat Instagram yang you know sometimes when we post something ada je haters 1-2 orang macam tu kan. Kita jadi tak payah nak take it serious or I tak perlu pun untuk reply dia orang. For me dia orang tak deserve untuk dapat perhatian daripada I. Okey, baik. Tapi doktor, kalau kita dengarkan perkongsian Mike dan Nabila, masing-masing ada pendapat mereka. Ya, kita tak mahu orang di luar sana berpura-pura. Tetapi doktor, kalau berpura-pura itu membantu mereka, menjadikan mereka lebih gembira, memberikan mereka keyakinan. Tak salah kan sebenarnya doktor? Mungkinlah kan orang ni kurang confident lah, kurang keyakinan. Tetapi sebab dia berpura-pura, dia ada circle of friends yang boleh menambahkan keyakinannya. Itu memberikan kebaikan kepada diri dia untuk membawa dirinya. Adakah itu diterima? Okey, Nabila nak jawab. Okey, untuk pendapat I yang pura-pura tu dia macam ni. Kalau first dia keluar, dia dah berpura-pura, maknanya there is no turning back for them. Dan itu dia orang punya kesalahan. I mean because macam mula-mula I masuk industri, bila kalau you tengok Amir IG posting, mula-mula tu banyak berpura-pura post mata-mata nak dapat followers, nak orang suka ikut. When it comes to one point, you get very tired. Betul. You get very tired faking it. You know what I mean? Ya. You macam jadi orang lain. You sendiri akan rasa penat. Sebab tu lepas tu there's a point in my posting semua I dah macam like it's my social media. I want my fans to see who I am. Lagi baik I tunjuk diri I sebenar daripada I faking it. Macam Nabila kata. Lambat laun, orang akan tahu kau tengah dalam kau akan korek rasa. Bukan dia orang korek je. You tengok pun you tahu. Bila tengok, buruknya lakon dalam aku begitu. You know what I mean? It's like, and then the most important, you will get tired mentally and physically, especially mentally. You like, apa aku nak post, apa yang aku nak post ni. Untuk dapat perhatian, untuk dapat like. Lepas tu konti tak konti? Lepas tu konti tak konti lagi. Yes, berpura-pura. Kadang-kadang kau berpura-pura, there is some benefits in it where you get more self-confidence. But trust me, come to a point you will get tired. So it's better to know apa yang you rasa you berharga untuk rakyat or your family. Project that positiveness rather than you try to be fake, because when you be fake you actually somehow rather bila you keluar dengan orang you akan rasa negatif. You akan rasa semua orang negatif. Itu yang kita rasa toksik tu kan. Yes. Okey, doktor nak tambah sesuatu. Saya respon sedikit yang bila dengan Michael cerita tadi tu, saya tengok Bila ni sebenarnya dia membentuk dan membesar dengan latar belakang yang mempunyai kadar confidence level yang tinggi. Sebab apa? Sebab ayah dia telah membentuk dia juga dan dia tak perlu peduli pun orang lihat dia tu sebagai apa. Sebab ayah dia pun dah ada nama yang besar, sebab itulah dia boleh jadi seorang yang sangat diri dia. Kalau kita tengok Bila ni, dia tak seperti selebriti yang lain. Sebab dia dah ada satu self-confidence yang sangat tinggi. Sebab dia apa? Ayah dia pun hebat dan tukar. Kalau kita tengok personality Bila tu sendiri. So saya nak respon yang Michael cerita tadi. Betul. Ada ketikanya saya tak bersetuju juga kita perlu berpura-pura semata-mata untuk dilihat sama ada baik.
kita sebenarnya kebaikan ni tak perlu pura-pura. Kita perlu memang mesti jadi baik. Pure daripada hati. Dan tak semestinya juga kita sampai kita jadi baik baru kita boleh tulis benda-benda yang baik. Itu salah tak? Kan ada orang kata, saya tak baik, jadi saya tak boleh post benda-benda yang baik sebab saya tak baik. Salah. Maknanya kita kena tulis benda juga yang baik walaupun kita tak baik. Jangan risau. Sebab kebaikan yang kita tulis tu sebenarnya untuk semua orang, supaya orang dapat dan sebagainya. Dan tadi ada Sugi cerita tentang perlu tak kita kadang-kadang hati-hati juga dengan orang sebut tentang toxic positif ni. Ya, betul. Toxic positif sebenarnya. Kadang-kadang ada je benda yang negatif dalam hidup kita. It's okay. Kita terima sebagai satu benda yang positif, yang lalu dalam hidup kita, yang kita terpaksa tak perlulah. Dalam sosial media kita tu semua benda positif saja. Sebab kita tengok Bella punya follower, kalau kita tengok Bella punya follower, dia ada follower yang dia panggil quality follower yang boleh kritik secara tinggi. Kita tengok, kita boleh baca. Betul. Follower kita ni, dia ni orang yang tinggi mentality ataupun low mentality. Yes. Kita tengok selebriti yang lain yang macam Bella bagi contoh tadilah lepas tu buka Quran baca kan. Lepas buat salah marah orang dan sebagainya. Kita tengok dia punya komen, kita kadang-kadang kita rasa macam ini manusia ke sanggup komen macam ni kan? Betul. Dekat situ kita tengok selain daripada kita juga menjadi manusia yang menyampaikan benda secara betul macam Michael, macam Bella, kita tengok kualiti siapa yang ikut kita. Kita tengok, kita boleh baca daripada komen tu sebenarnya kita faham bahawa mereka ni sebenarnya terdidik dengan baik sebab kita tidak hidup dalam dunia kepura-puraan selama ini. Okey. Doktor, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita ini. Kita nak tanyakan kepada Mike, kepada Abil dan juga kepada doktor sendirilah tentang rumusan kita ni. Kita ni memang daripada perbincangan kita dari awal sampai akhir, kalau kita tengok kata kunci kita adalah kebanyakan orang yang berpura-pura ni apa yang dilakukan sebenarnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memastikan orang lain akan sentiasa mengangkat kita, melihat kita yang terbaik dan menjadikan kita ni idola. Tetapi hakikatnya kita harus berpijak di bumi yang nyata. Satu hari nanti setiap daripada kita ni yang terbang akan juga turun ke bumi. Bagaimana kita nak pastikan, nak kongsikan kepada penonton-penonton bahawa tak perlu hidup berpura-pura. Jadi diri sendiri kerana itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Okey, untuk I, senang je. Dalam kehidupan siapa-siapa pula, yang kaya ke yang miskin ke apa, dia ada yang tinggi, ada yang down. The ups and downs. Basically, dia ada yang positif dan negatif. So, sebagai seorang manusia, you need to know harga diri you and what you want to project what you are good at and project also what you are bad at. Because what you bad at boleh menjadi itibah kepada orang lain. Betul. And for you, daripada komen-komen orang ke apa orang bagi nasihat, is something for you to learn from. There's no need to show only the good things. It's okay to show the bad things. Because all of us belajar daripada kesalahan. Betul. Kalau you ada kesalahan dalam hidup, you bukan manusia, you dah malaikat. Saya suka apa yang Mike katakan tadi. Kita memang kena perlu belajar daripada kesilapan hidup kita. Kadang-kadang kalau kita tak jatuh, kita tak tahu rasa sakit luka tu dan macam mana nak memperbaiki luka tu. Itu yang paling penting sekali. Mungkin Abil boleh kongsikan sesuatu juga kepada penonton kita. Okey. Macam Abil kan, I memang jenis yang akan I dengar, kalau I rasa benda tu salah, kita sendiri akan sedar kesalahan yang kita buat, kita akan berubah dengan sendirinya. Kita tak akan dah salah, kita akan teruskan juga. Macam macam itulah I nampak perubahan daripada semasa ke semasa, because I sentiasa akan tahu apa salah I takkan macam okey, dah salah I nak teruskan juga. Tak. Lepas tu macam contohnya kalau nasihat daripada orang, walaupun kita nampak macam kita tak boleh terima, I jenis kalau macam orang nasihat, dia cakap something yang menggores hati, mula-mula I marah. Tapi bila I marah, after 5 minutes, I akan macam, mungkin betul apa dia cakap. So, I cuba cari apa benda yang tak okey dalam diri. So, cara I untuk recover daripada whatever yang menyakiti hati, ataupun kekurangan, ataupun apa-apa saja, I akan sentiasa back to normal balik. I akan senyum, I akan bersyukur dengan apa yang ada. Sebab I selalu percaya ujian yang I dapat tu, yang kita akan dapat dalam kita, tak sebesar mana pun. Sebenarnya benda ni semua, kita hidup ni macam puzzle. So you kena fixkan benda tu sendiri. Kena tahu apa haluan yang nak pergi. Kadang-kadang kita tak dapat jawapan. So for me, macam Mike kata tadi, tak salah untuk nampak keburukan diri dekat orang. Melainkan kalau jangan tunjukkan kekurangan diri tu sampai boleh
membawa fitnah ataupun boleh memburukkan keluarga kita. Ya. Okey, baik. Itu memang nak kena betul-betul jaga. So bila kita tahu benda yang kita nak buat tu, yang jari diri sendiri tu, kena fikir ada limit. Okey, baik. Aku buat ni, ada tak? Keluarga aku terasa tak? Jatuhkan maruah tak? Kalau tak, okey, go. Okey, baik. Dan ya, betul. Dan sedikit daripada doktor sendirilah, doktor. Seperti yang Nabila kongsikan, tidak perlu kita berpura-pura walaupun nak tunjukkan kekurangan kita lah. Sebab ada orang kadang-kadang sedih pun berpura-pura happy. Tapi sebenarnya kat dalam ni memang sedih sangat. Jadi silakan doktor. Okey, saya rasa, saya percaya yakin perbincangan ni satu benda yang menarik lah. Mana dia kita sebenarnya hari ini bukan soal kita je. Mana dia macam mana yang kita nak sampaikan benda nilai yang baik, value yang betul dan baik. Terutamanya selebriti lah. Selebriti ni dia ada pengikut yang besar, yang bagus, yang apa saja dia buat, orang akan jadi ikutan. Sebab itulah bila sebut banyak, tadi Michael juga sebut tentang value. Apa value betul yang baik yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat, sama ada orang nak terima atau tidak, kita jangan kecewa. Sebab apa? Kita tahu itu value. Sebab once kita sampaikan satu benda, tiba-tiba kita rasa, ya Allah, kenapa dia orang ni tak nak ikut? Kita kecewa, kita akan berhenti. No. Niat kita adalah untuk kita sampaikan nilai-nilai yang baik saja kepada orang secara betul, secara jujur. Kalau kita start kecewa, percayalah kita akan stop benda tu. Jadi kekalkan sampai benda-benda yang baik supaya masyarakat jadi lebih baik dan masyarakat ada nilai yang baik untuk hidup. Baiklah. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Dr. Nabila Huda dan juga Michael Ang hari ini sedikit sebanyak memang banyak memberi tips, informasi dan juga manfaat yang berguna dapat sama-sama kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Kita kalau boleh itulah dia, berpijak di bumi yang nyata. Kurangkan ataupun janganlah berpura-pura. Yang paling penting sekali jadi diri sendiri sebab penat. Betul, saya setuju dengan Michael, penat kalau nak berpura-pura ni. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Azizul Azli, Michael Ang dan juga Nabila Huda. Jaga diri kesemuanya. Tapi Mak nak tegur cantik shading tu. Shading Pak. Dia tadi baru balik daripada photoshoot. Cantik ya shading tu. Okey, orang panggil shading parang. Hidung pun ada tau. Hidung pun ada. Okey. Alright, terima kasih ketiga-tiganya. Waalaikumsalam. Jaga diri. Bye. Seronok kita kan? Ya, betul Fiza. Dan seperti yang Fiza dah katakan tadi, kalau kita berpura-pura kita akan penat dan orang kata vibes don't lie. Betul tu. Sampai masa nanti orang sekeliling akan tahu juga kalau kita menipu dan kita berpura-pura. Kita bergurau-bergurau juga, bergelak ketawa juga, tetapi ambil tauladan daripada perbincangan kita tadi. Kita nak berehat dahulu Sugi. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan anda dengan sesuatu yang hebat juga nak kami bawakan bersama. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dalam Wanita Hari ini dan seperti yang telah pun dijanjikan tadi, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa kepada anda tentang seorang individu ini, wanita hebat yang mula-mula bergelar CEO ketika berusia 26 tahun. Jadi telah pun terhubung bersama kami dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Cik Ida Adora Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif Systematic Aviation Services Group. Assalamualaikum, apa khabar Cik Ida? Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Cik Ida, tahniah diucapkan kerana kalau kita baca tentang profil Cik Ida ni, Cik Ida merupakan CEO termuda di syarikat penerbangan di Malaysia. So tahniah dan mungkin boleh kongsikanlah juga bagaimana perasaan dan apa yang ingin sebenarnya Cik Ida capai sebagai seorang CEO termuda dalam tempoh beberapa tahun ini. Saya rasa masa saya first jadi CEO 2 tahun lepas, 2009, akhir 2019. I think it, like anyone, it was very I was very nervous. You know, it was very scary for me sebab sektor aviation ni besar. It's a very expensive industry to be in. Jadi the decision making that I have to make, during that time, I actually took on after the passing of my father. My father was sick with cancer. So I think masa time tu I terkejut pun ada, takut pun ada. Tapi alhamdulillah, it's already been now coming to 2 years. It's been exciting. It has been very adventurous. It has been fun. To be honest, the pandemic pun has been a challenge. Tapi, very positive about it. So I have to keep going.
In terms of I think pencapaian dalam masa terdekat ni, saya rasa like any other company lah. Tak ada, bukan saja yang dalam aviation, tapi mana-mana company pun kita nak survive, kita nak regrow balik. So I think that is the main focus sekarang ni. So that would be the focus lah for the next few years. Cik Ida, kalau kita tengok orang kata gambar di visual ketika ini, bagaimana helikopter ini terbang tinggi, kita pasti Cik Ida juga ingin terus terbang tinggi dalam karier Cik Ida sendiri kan. Jadi adakah sebenarnya ini adalah sesuatu perkara yang sememangnya ingin anda lakukan? Saya nak cakap yang ini benda yang saya nak. Saya rasa itu sekarang ni memang inilah yang saya tengah buat. Tapi masa dari peringkat awal, memang dari kecil saya dieksposkan ya dalam bidang aviation sebab my arwah father dengan my mother, diorang memang dalam aviation. Jadi saya dibesarkan dalam industri ini. Jadi it's not something new, tapi and I grew up with it. Jadi for me, I would say that this is something that it has always been part of me. Jadi I am just continuing a legacy that my late father left behind. Kalau kita lihat tentang bidang yang diceburi ini, bidang aviation ini, tentu ada banyak cabarannya. Kalau kita lihat, dia adalah industri yang lebih banyak dimonopoli oleh golongan lelaki. Tapi hari ini Cik Ida berada di sini, tentu ada cabaran-cabarannya untuk memimpin dalam industri yang dikuasai oleh lelaki ini. Mungkin nak beri juga sesuatu kata-kata semangat, tips kepada penonton-penonton kita, adik-adik, wanita-wanita yang nak menceburi bidang ini. Apa yang perlu mereka lakukan sebenarnya, Ida? They have to be brave. You kena beranikan diri you know, kalau betul-betul you minat aviation, you minat bidang ni, really it's the sky is your limit. I selalu cakap macam tu, the sky is your limit. You just have to go all out and try. So for any female, macam myself, yes, the challenges are there, tapi I rasa the biggest challenge is being young. Macam myself pun, I am only in my 20s, so I have ramai lagi yang lebih more experienced, more knowledgeable. So I feel like you should take the opportunity untuk belajar daripada diorang. But at the same time pun, because of my position, I am the leader leading quite a big organisation, so I have to know my things. I kena tahu apa yang I nak buat. I kena selalu membaca, selalu exposekan diri I untuk benda-benda baru. So I think the bigger challenge is that lah, because dalam aviation ni sekarang ramai je wanita-wanita yang mencuburi bidang aviation ni. So I am not the first. I am one of there are so many other amazing people that are even better than I am that are in aviation. Tetapi Cik Ida memberi inspirasi dan suntikan semangat kepada kami di studio dan juga penonton-penonton wanita pada hari ini. Dan Cik Ida, seperti ramai yang sedia maklum, Selangor akan menganjurkan pameran penerbangan atau lebih dikenali sebagai Selangor Aviation Show 2021 buat julung-julung kalinya. Dan jadi menurut pandangan Cik Ida sendiri kan, apa yang nak dikongsikan tentang penganjuran acara ketika ini, dan adakah sebenarnya ia juga dapat membantu untuk merancang semula industri penerbangan ini di Selangor? Macam I explain tadi, I dibesarkan di dalam aviation ya. Jadi dulu masa I kecil, selalu I akan attend aviation show di Subang, di Melaka, di Teluk Intan. Jadi waktu I membesar tu, kita selalu nampak banyak-banyak aktiviti sports aviation. Jadi cuma I think over time, I don't really know what happened, but that part of aviation slowed down. Jadi when the Selangor State and Invest Selangor is initiating an air show again, especially here in Subang, I very much encourage it because dalam aviation ni sebenarnya kita nak bagi exposure kepada orang ramai what aviation is all about. So I think it is a fantastic move that they have decided to do an air show. Dan syarikat anda adalah salah satu syarikat yang menyertai SAS 2021. Jadi apa harapan anda dengan menyertai Selangor Aviation Show 2021 ini? Bagi saya sebenarnya saya nak bagi exposure kepada orang awam
what aviation is all about. Traditionally orang selalu tahu aviation ni airline, naik kapal terbang pergi satu destinasi ke satu destinasi, whereas like systematic aviation, as you can see our video, the range of aircraft yang kita work with, the jobs that we do sangat berbeza than what people are usually exposed to. Jadi I am hoping that with this air show, SAS would be around to show the public, what aviation is all about. There is more to it than just commercial airline. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Ida di atas perkongsian itu tadi, dan kita ucapkan juga selamat maju jaya dan semoga SAS 2021 ini akan terus berjaya insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Cik Ida Adora Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Systematic Aviation Services Group. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan kembali bersama dengan Sri kita. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami Nafiza. Saya sempat tadi membaca komen-komen di Facebook. Rata-rata semua orang berkata tidak perlulah kita berpura-pura. Dan saya setuju dengan anda. Tak payah kita berpura-pura. Lebih bagus kita gunakan tenaga itu untuk menambah baik diri kita. Macam doktor kata, kita add value. Betul. Sebenarnya kan ada banyak juga kajian tentang berpura-pura ni. Sebenarnya pura-pura ini antara kajian yang dijalankan di Universiti Harvard. Kalau kita terlalu banyak berpura-pura, ia akan lebih menimbulkan ataupun menambahkan rasa sedih dalam diri kita. Apatah lagi kalau kita berpura-pura tidak sedih dalam keadaan kita kesedihan. Kita kena luahkan. Ini kita selalu juga bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita tentang topik sedih ni. Dan kita juga nak kongsikan kepada anda tentang pelbagai lagi perkara-perkara untuk anda terus mengikuti SOP-SOP yang telah pun disediakan. Daripada awal tadi pun kita ingatkan anda, ini peringatan untuk diri kita sendiri juga. Dan berita baiknya Sugi, dah lama kita tak dapat jumlah kes positif 4 angka. Alhamdulillah, semalam kes positif hanya 9,066 kes. Alhamdulillah. Tahniah. Dan bagi adik-adik yang sekarang dalam proses mendapatkan vaksinasi, ibu bapa haruslah memantau mereka, dan adik-adik kuatkan semangat anda dapatkan vaksinasi itu. Seronok kan kita tengok, insya-Allah tak lama lagi kita semua dapat hidup seperti biasa. Dan ramai juga yang tak sabar nak tunggu tentang bila mereka boleh rentas negeri ni. Betul. Kalau semalam tinggal 2.8%, hari ini mungkin ada lagi rendah lagi kan? Jadi sabar ya. Okey. Esok. Ya, Fiza suka terung. Suka. Okey, awak tahu tak nak sebut terung dalam bahasa Tamil? Tak tahu apa tu. Okey, esok saya kongsi. Alright. Okay. Hari Sugi, saya suka terung pipit tu, dia masak dengan sambal tumis. Mak saya selalulah masak terung pipit tu dengan sambal tumis ikan bilis tapi kering-kering. So makan dengan nasi panas dengan kicap. Sedapnya. Semua orang dah lapar dah. Okey, esok ada pelbagai menu termasuklah strudel terung cheese. Wow, itu sesuatu yang menarik. Kemudian ada juga terung Dayak yang mana ini popular di negeri Sarawak. Dapat ada 3 menu yang nak dikongsikan esok tentang pajeri terung atau terung asam. Dan macam-macam lagi. Jadi jangan lupa saksikan WHI esok saya kongsikan macam mana nak sebut terung dalam bahasa Tamil. Bagilah dulu ni jawapan bocor. Tak naklah, nantilah. Saya Google. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi